Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berkongsikan mengenai al-Fatihah. اللهم افتح قلوبنا في قدر العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر فيه وهداية اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أحمد ما تطيع لك الصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المسلمين. اللهم اجعلنا وصحبنا مطيعا للشريعة وبارنا لا نحدى بالطريقة كي تشهد علينا أنت الحقيقة واجعلنا عن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله سابقة راسخة فينا برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kesehatan pada pagi ini dapat kita bersama-sama yang mana asalnya bukan saja yang merupakan tetapi guru saya iaitu Fadilatul Syekh Bapak Khairul Anwar bin Syekh Hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Jadi saya pun diberitahu oleh guru saya bahawa pada waktu semalam pada jadilah waktu makan saya minta suruh saya menghentikan dia begini. Asalnya saya akan melawak kan, tapi pada umum dia kata betul-betul pengen mengenai. Jadi kali kedua saya terkenal itu benar sekali dekat surah Al-Ansar di dalam bab yang lepas yang mana pada ketika itu bahawa sakit kaki kan tak dapat nanti buat sebuah rakaat surah Al-Ansar. Hal ini disebabkan kesihatan suara yang kurang menunjukkan. Jadi saya akan minta untuk ngaji dan ikut dia ini memang masa tak ada dan saya pun tak pangkang apa yang disuruh oleh ibu saya kan. Jadi sebab apa? Sebab ini semua mungkin ada hikmah dan ini juga menjadi satu berkat ataupun keberkatan saya dalam bentuk ilmu dengan beliau kerana berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istatafa istadahu ibtalahu bisalasah dhiyqa rizquhu wa nusi'a ilmuhu wa yukhsha 'anhu su'il khatimah." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi berpesan, barang siapa yang meringan-ringankan gurunya, tak kira guru dari segi agama ataupun guru dari segi akademik kan, barang siapa yang meringan-ringankan perintah gurunya ataupun meringan-ringankan guru dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ke atasnya 3 bala. Apa yang pertama? Dhiyqa rizquhu. Nanti kata yang pertama apa? Dikurangkan rezekinya. Jadi dalam kita dipanggil dengan perkataan apa? Ataupun ayat apa? Kurang rezeki. Itu
pertama, kalau kita ada menyakitkan hati guru kita, maka yang pertama Allah akan menimpakan kurang rezeki ataupun tak ada keberkatan dalam rezeki kita. Kalau kita rasa, aku ni gaji beribu-ribu, takkan tak cukup lagi dia. Tak semestinya gaji beribu-ribu dah cukup, dah kan setiap kali mulai bulan, hujung bulan dapat gaji, habis tak duit, tak tahu di mana kan. Itu mungkin salah satu daripada kurangnya keberkatan rezeki kita. Itu yang pertama, tak apa lagi, ingat saja kan. Yang kedua apa dia? Manusia ilmu, tak ada keberkatan dalam ilmu. Belajar tinggi-tinggi, belajar lama kan, tapi kefahaman dalam kita menuntut ilmu tersebut tak dapat sampai ke hari ini. Kiranya kata orang tua, masuk tinggalkan kelaknya tengok kira kan, minta maaf lah saya menggunakan tolak atau sikit dan nak atur ataupun nak atur perkataan yang ni tak benar ni. Besok saya tak cakap ni dah cakap macam-macam. Jadi itu yang kedua, manusia ilmu tak ada keberkatan dalam ilmu. Ini pun masih dikira ringan lagi, masih dikira tak apa-apa nak buat lagi. Kemudian yang ketiga apa dia? Wa yushra'u su'il khatimah. Apa dia? Takut-takut di akhir hayatnya nanti dia nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'il khatimah, dalam keadaan tak elok kan. Su'il khatimah dalam keadaan mati yang elok. Ini mati yang tidak elok, takut-takut mati dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita takut. Jadi berdasarkan pada hadis inilah saya, walaupun tak setuju dengan cara zahirnya, tapi bagi kita yang juga lah kan. Masa bapa beritahu suruh saya gantikan beliau pada malam pagi ini, saya gelak dekat dia. Gelak sama, tapi gelak Melayu supaya batalkan hasrat suruh saya ganti pada tadi. Tapi kena juga. Jadi ini kerana apa? Kerana nak mencari keberkatan dalam pengajian kita kan. Mungkin ini juga menjadi satu pembelajaran bagi saya di samping untuk belajar dan juga mengajar kan. Sebab apa? Sebab boleh dikatakan semua tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, alim ulama yang pernah saya ziarahi, yang pernah saya jumpa kan, banyak juga pesan. Salah satu teknik, satu cara, formula untuk mudah kita nak ingat apa yang kita belajar. Salah satu dia apa? Iaitulah yang kita mengajak pula orang dengan apa yang ada ilmu yang kita ada. Kalau kita asal mampu nak mengajak seorang isteri, cuba silakan kan. Kalau asal kuat mampu lagi mengajak seluruh isi keluarga, silakan kan. Mudah-mudahan dengan kita mengajar mereka dengan apa yang kita ada, apa yang kita tahu, insya-Allah lekat ataupun mudah kita faham, mudah kita ingat dalam otak kita. Sebab apa? Sebab bila seseorang itu dia ada kepentingan dalam satu perkara, maka perkara tersebut akan jadi ingatan buat dia. Kan? Macam contoh saya kan? Asal sebelum masa mengaji dulu tak apa-apa nak belum sampai sangat, tiba-tiba bila kena mengajar, bila tiba-tiba kena jadi pentas kira, maka dia akan dulu, dia akan berusaha hafal apa-apa yang mampu, apa-apa yang perlu untuk disampaikan kepada orang. Masa pengajian, masa mengaji dulu tak apa nak dulu kan, tak apa nak berusaha kan. Tapi bila mengaji time-time macam ni, dia mula nak berusaha untuk hafal. Ini hikmah salah satu daripada apa yang terjadi. Ini adalah teman-teman mencari keberkatan kepada guru kita, Allah Ta'ala, bukan kerana nak bangga, tapi cuma masih juga rasa diri tak layak untuk kepada sini. Kalau
ada apa-apa yang tak kenal, apa-apa yang kurang, apa-apa yang tersalah dalam percakapan saya, penyampaian saya, silakan untuk keluar. Jadi pada pagi ini saya tidak tahu nak cerita apa. Cumanya kita bincang satu kalimah dalam Al-Quran Al-Karim, ayat yang cukup agung, yang mana kesemua tiap-tiap kita membacakan ayat ini. Apa dia? Itulah kalimah basmalah, singkatannya dan sepenuhnya ialah kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita faham daripada kalimah Bismillahirrahmanirrahim? Segala puji bagi Allah, kan? Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kan? Selalu dengar kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi adakah kita faham secara batin yang makna kalimah Bismillahirrahmanirrahim? Kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kata para ahli ulama, boleh kita bincangkan mengikut tarik ilmu masing-masing, mengikut munasabah bagi ilmu masing-masing. Yang mana kalimah Bismillahirrahmanirrahim boleh kita huraikan mengikut ilmu tauhid. Contohnya, katakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim boleh kita bincangkan mengikut ilmu fiqh. Jadi kita huraikan tamana haramnya, tamana sunatnya, tamana makruhnya, 5 hukum yang dalam fiqh, kan? Kemudian kita juga hurai melalui ilmu-ilmu ayat, namun surah, walau ayat, semuanya boleh kita huraikan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ini hebatnya kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Hebat kalimah Bismillahirrahmanirrahim pernah diceritakan oleh suku Nabi SAW. Siapa dia? Iaitulah Sayyidina Anas bin Malik, bukan, Sayyidina Ibnu Abbas. Itulah suku Nabi SAW. Abdullah bin Abbas merupakan suku Nabi SAW, yang mana beliau ini merupakan ulama yang mahir, ulama yang hebat, sahabat Nabi yang hebat dalam tafsirkan Al-Quran, kan? Semua dah tahu Bahrul Ilmi Tarjuman Al-Quran, gelaran dari Abdullah bin Abbas. Bahrul Ilmi, lautan yang luas, Masya Allah, hebat semua dia ni, kan? Alim Tarjuman Al-Quran, dalam menerjemahkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, menghuraikan kalimah-kalimah yang ada dalam Al-Quran. Satu hari beliau berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, kan? Satu malam dia berjumpa dengan Sayyidina Ali dan mereka bersembang ataupun membicarakan satu kalimah, itulah kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Pada awal malam sampailah masuknya waktu subuh, hanya menguraikan kalimah Bismillahirrahmanirrahim saja. Itu hebat, kan? Sayyidina Ali pun hebat juga, kan? Ibnu Abbas pun hebat juga. Takkan dia boleh membincangkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini hanya perkara yang rendah-rendah, pasti yang tinggi-tinggi, kan? Macam itu juga kata Sayyidina Ali. Dia kata, kalau aku ni nak mengarang kitab-kitab yang menguraikan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, maka nescaya 70 ekor unta tak mampu nak tanggung kitab-kitab kerana yang tulis yang membincangkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hebat semua, kan? Maka betul apa yang dikatakan ulama. Maka Bismillahirrahmanirrahim kita boleh bincangkan mengikut ilmu masing-masing. Kata para ulama, boleh kita bincangkan Bismillahirrahmanirrahim sampai 160 ilmu, sampai 160 masalah boleh kita bincangkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya benda lain, bukan benda yang lain. Dalam kitab selalu sebut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kan? Kalau kita nak tengok kita tahu, tak nak tak tahu, tak belajar tak tahu, kan? Sebab apa? Sebab kalimah Bismillahirrahmanirrahim pasal macam tak ada apa, cuma 3 nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kan?
membincangkan, kita tengok para alim ulama membincangkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim banyak kan. Jadi maka dalam masyhur perkataan para alim ulama mengatakan bahawasanya kitab-kitab yang samawi ataupun kitab-kitab yang masa lagi seperti kitab Zabur, Taurat, Injil dan juga suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas nabi-nabinya, semua itu kata para alim ulama terkumpul dalam Al-Quran. Maka segala kitab-kitab yang terdahulu, kitab Zabur, Taurat, Injil dan juga suhuf-suhuf, semuanya terkumpul secara ijmalnya dalam Al-Quran Al-Karim. Itu maknanya secara zahir dan kasarnya seluruh kitab-kitab yang terdahulu yang Allah turunkan kepada Nabi dulu, semuanya sudah terkumpul dalam Al-Quran Al-Karim. Ini menunjukkan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengumpulkan semua kemuliaan-kemuliaan yang ada terdahulu. Maka kata para alim ulama, Al-Quran itu pula terkumpul secara ijmal dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu dalam itu terkumpul seluruh isi Al-Quran. Dan manakala surah Al-Fatihah itu pula terkumpulnya ia dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu pula terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Dan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ataupun singkatannya basmalah terkumpul pula dalam huruf ba pada permulaan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dan ba itu pula terkumpul ataupun terbitnya ia daripada nuqtah ataupun titik yang berada di bawahnya. Jadi kita tengok, kita bincang satu persatu, kita compare, kata compare, kita kupaskan secara ijmal ataupun secara kasar. Sepatutnya bukan mestinya daya menceritakan makna sudah kan, tapi tak cerita lagi kan, nak politik tak lagi kan. Jadi tengok dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini dikatakan dia terkumpul dalam huruf ba, dan huruf ba itu pula terkumpul dalam titik yang berada di bawahnya. Kata para ahli ulama dalam membincangkan asal-asal kejadian huruf hijaiyah berasal daripada mana, maka qaul yang kuat mengatakan bahawasanya asal kejadian huruf hijaiyah ialah berasal daripada huruf ba, bukannya huruf alif. Memang ada setengah ulama mengatakan bahawasanya asal kejadian huruf hijaiyah ialah daripada huruf alif. Tapi yang kuat yang mengatakan bahawasanya asal kejadian huruf hijaiyah ialah daripada huruf ba, kerana berdasarkan kepada titik yang ada di bawahnya. Cuba kita lihat. Yang kata titik berada di bawahnya itu merupakan awal asal kejadian huruf hijaiyah. Kerana bila mana kita nak menulis satu huruf, bila mana kita nak bentuk satu huruf dengan pen kita, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadinya ialah nuqtah permulaan kita meletakkan pen di atas kertas. Maka dengan nuqtah tadi lah baru terbentuknya huruf ba. Kemudian akan terbentuk pula lah huruf-huruf yang lain kan, huruf jim, huruf ha dan sebagainya. Maka dari sini lah kata para ahli ulama mengatakan bahawasanya huruf ba ini merupakan awal asal kejadian bagi huruf hijaiyah. Ini ada hadisnya, tapi kita bincang secara lengkap. Kemudian itu pada zahir kita tengok yang kata asal kejadian huruf hijaiyah. Maka apa maksud bagi huruf ba tersebut? Maka kata para ahli ulama di antaranya ialah Syekh
Sayyid Abu Bakar Al-Ma'ruf Sayyid Bakri Al-Makki rahimahullah ta'ala, makna bagi huruf wa tersebut dikatakan apa dia? Bikana makana wa biyakunu mayakun. Bikana makana wa biyakunu mayakun. Apa maksud? Dengan aku ada barang yang telah ada, dan dengan aku akan ada barang yang akan ada. Ini kalau kita bincang pada pagi ini, mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. Sebab apa? Sebab yang cerita ni baru saja faham, kan? Nak jadi orang yang faham, kita tak faham, kan? Jadi bikana makana wa yakunu ma yakun ni merupakan maksud dengan kata aku ada, dengan aku ada barang yang telah ada. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan barang yang mana asalnya tiada kepada ada. Dan dengan aku juga Allah Ta'ala jadikan keseluruhnya asalnya tiada kepada ada. Asalnya tiada kepada ada. Masalah kembali. Contoh kita buat tengok macam mana. Pada asal kejadian masa azali, kan? Awal-awal dulu kata para ahli ulama bagi ilmu tauhid, masa ni ada dua. Yang pertama dipanggil masa azali, yang kedua dipanggil apa dia? Masa imkan. Adapun masa azali kata para ahli ulama, masa azali merupakan masa yang tak ada apa-apa lagi. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tak ciptakan apa-apa lagi. Hatta angin sekali. Angin tak nampak, tapi kita rasa angin pun Allah tak ciptakan lagi. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa dia? Menciptakan menciptakan makhluk. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, barulah dipanggil masa imkan. Maka siapakah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak lain dan tak bukan, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada segi bangsa, daripada segi roh, Nabi kita Muhammad lah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun daripada segi jasad, Nabi lah yang terakhir dijadikan atau dibangkitkan di kalangan para nabi dan juga para rasul. Maka bukti yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan yang terawal dibangkit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana naqtatul wujud al-mustamaddu minni kullu mawjudin. Ana naqtatul wujud al-mustamaddu minni kullu mawjudin. Aku nuqtah al-wujud, titik permulaan adanya aku, yang diambil daripada aku tiap-tiap yang mawjud ini. Maknanya selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh alam ini, maksud alam ini dalam ilmu tauhid bukan yang kita faham alam dalam bahasa lain. Alam dalam bahasa lain kita nampak apa dia? Alam semesta, ada alam semesta yang ada apa? Ada bulan. Itu dalam bahasa lain tak sama. Adapun alam dalam bahasa ataupun yang istilah dalam bahasa ilmu tauhid, itulah kullu mawjudin siwa Allah. Tiap-tiap perkara yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikatakan alam. Bila kata yang lain daripada Allah, semua yang dikatakan alam, maka termasuk juga dalam alam itu apa dia? Syurga, neraka, lauh mahfuz, apa juga semua. Bukan di dalam dunia ni saja, dan keluar dari dunia ni, kan? Semua tu pada masyarakat semua itu dikatakan alam. Kullu mawjudin siwa Allah. Tiap-tiap perkara yang lain daripada Allah, maka itu dikatakan alam. Maknanya semua alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya mesti
melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kalau tak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah tak ciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah juga tak akan ciptakan apa-apa yang lain selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Ini berdasarkan kisah tadi. Tak habis juga kita bincang ni. Cerita-cerita diceritakan satu hari Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam alaihi salam dengan Aba Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam dengan panggilan dia Aba Muhammad. Kemudian Nabi Adam alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, lima kannaitani Aba Muhammad?" Ya Allah, ya Tuhan, sebab apa engkau memanggil aku dengan panggilan Aba Muhammad? Siapa Muhammad? Okay. Tak kenal. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan dalam hati Nabi Adam alaihi salam, "Ya Adam, irfa' ra'saka." Wahai Adam, angkat kepala kamu, tengok ke atas. Jangan tengok atas tak, tengok atas apa? Kipas. Ya Adam, angkat kepala kamu, lihat ke atas. Maka Nabi Adam AS langit, kita kata langit, ataupun mengangkatkan kepala dia tengok ke atas. Maka terlihatlah Nabi Adam AS akan arasy Allah. Dan pada tiang-tiang arasy Allah tersebut tertulis, tertera ataupun tertulislah kalimah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tiap-tiap tiang tertulis nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, 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 Muhammad. Kemudian tanya Nabi Adam lagi, "Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, siapa Muhammad?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Adam, laula lama khalaqtuka." Wahai Adam, jika bukan kerana dia, niscaya aku tidak akan menciptakan apa-apa satu benda pun, hatta sekalipun engkau. Maknanya ada Nabi Adam AS dan juga kita semua ni kerana rahmat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kerana kita, nescaya kita semua ni takkan ada. Kan? Sebab tu dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kan? Tengoklah dengan ayat yang mana. Kan? Kalau bukan kerana engkau Allah, tidak akan diutuskan engkau wahai Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi segala alam. Tu. Kenalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan yang lain-lain. Tengok balik. Jadi kita tengok balik. Jadi kita nak bincang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah melencong jauh tadi. Tengok. Dalam jadi Bismillahirrahmanirrahim tadi, yang mana kita bincang berkenaan dengan huruf ba tadi. Jadi kita bincang berkenaan dengan sebab apa dikatakan ba itu awal asal kejadian, kerana nuqtah yang ada di bawah ya. Itu yang pertama. Kemudian kita ringkas pada huruf ba tadi ni boleh beri pada kita tiga isyarat. Pada kalimah ataupun pada huruf ba tadi ni boleh bagi pada kita tiga isyarat, kata para alim ulama. Yang pertama, titik yang ada bawah ba itu satu, kena pada asal kejadian huruf hijaiyah. Maksudnya huruf ba tadi merupakan awal asal kejadian huruf hijaiyah, kerana titik yang tadi itu permulaan bagi adanya kesemua huruf hijaiyah. Dengan adanya titik tadi, maka terbentuklah huruf ba. Dengan adanya titik tadi, maka terbentuklah huruf ta. Maka dengan titik tadi juga terbentuklah sesemua huruf-huruf yang kita nak tulis dalam kertas ataupun buku kita.
Itu yang pertama isyarat titik pada diri. Yang kedua, titik pada diri boleh kita isyaratkan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang satu, bukan dua, bukan tiga. Ini wajib kita yakini. Titik pada diri ini boleh kita isyaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang satu, bukan dua, bukan tiga. Kalau kita kata agama Hindu, faham mereka kata Tuhan itu banyak. Mereka kata Tuhan itu banyak, tak ada Tuhan pun kan. Jadi tak kena. Kalau ada ajaran mereka, kami percaya kata bahawasanya Allah itu ada. Okey, silakan. Tapi ada tiga macam pahaman geng-geng Kristian kan. Kau kata bahawasanya Nabi Isa alaihi salam itu anak Tuhan, Nabi Maryam itu pula menjadi isteri Tuhan. Maka bermaksud Tuhan ada tiga. Tak kena juga. Walaupun mereka percaya bahawasanya Allah itu ada. Maka tak boleh. Sebab apa? Sebab Tuhan itu hanya satu. Itu yang pertama. Itu yang kedua, yang boleh kita isyaratkan pada titik pada diri. Dan yang keduanya ialah kenal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan ini menunjukkan bahawasanya titik pada diri itu menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada hadis tadi, anna nahdatul wujud al-mustamaddu minni kullu mawjudin. Berdasarkan hadis itu bermaksud tiga isyarat boleh kita bincangkan bahawasanya titik pada ini boleh kenal pada tiga isyarat. Yang pertama kenal pada awal asal kejadian, huruf hijaiyah. Dan yang kedua boleh kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu. Dan yang ketiga kenal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tak apa cerita? Kan? Jamaah ada tak faham bila saya cakap jamaah kan? Setakat nak mampu cerita. Jadi itu baru permulaan kita bincangkan kalimah basmalah ataupun kalimah bismillahirrahmanirrahim. Tak masuk lagi dalam itu lagi kan bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kalau sempat kita habiskan, tak sempat tak jadi kan? Nak bagi lagi kan? Jadi tengok kalimah bismillahirrahmanirrahim ada tiga nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya ada Allah, yang keduanya Ar-Rahman, dan yang ketiganya Ar-Rahim. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kalimah ataupun namanya Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, sedangkan nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak kan? Nama Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Dan kalau dihimpunkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala daripada selain daripada Al-Quran, daripada contohnya daripada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kata para ulama, nama Allah Subhanahu wa taala ini ada 300. Yang 300 pasal Taurat 300 daripada kitab Zabur, 300 daripada kitab Taurat, dan 300 lagi daripada kitab Injil, dan 99 nama dalam Al-Quran, dan 1 nama Allah Subhanahu wa taala dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kira semua tadi apa? Sajulah kan? 99 nama, 300 nama Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat, 300 nama dalam kitab Zabur, dan 300 nama dalam kitab Injil, 99 nama dalam Al-Quran, dan 1 nama dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka semuanya ada 1. Jadi kenapa Allah memilih Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim? Maka kata para alim ulama, pada kalimah Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala
menunjukkan nikmat-nikmat yang besar. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahullah ta'ala, kan, pada kalimah Ar-Rahman, Ar-Rahman, makna asal Ar-Rahman ini ialah Al-Mun'im bi Jala'il Ni'am, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar, yang banyak yang Allah kurniakan kepada kita. Itu Al-Mun'im bi Jala'il Ni'am. Pada nama Allah Ar-Rahman ini, Allah Ta'ala menurunkan nikmat-nikmat yang besar-besar. Ini bagi makna istilah pada nama Ar-Rahman daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani. Maka ringkasnya kita beritahu pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu ada 3 isyarat. Jadi pada huruf Ba ada 3 isyarat. Ini kita ringkaskan pula pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu ada 3 isyarat pula. Yang pertama kena pada apa? Pada kalimah Bismillah. Itu yang pertama, isyaratkan kena pada kalimah Bismillah. Yang kedua, kita isyaratkan kena kepada Ar-Rahman. Yang kedua, kena kepada Ar-Rahman. Dan yang ketiga, kita isyaratkan kena pula pada Ar-Rahim. Jadi pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini, kalau kita bincang, boleh kita bincang ilmu tauhid, yang mana pada Bismillahirrahmanirrahim ini kita bincang kepada kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isyarat dengan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kan dalam ilmu tauhid terbahaginya dalam ilmu tauhid itu 3 bahagian. Semalam apa kita berbincangkan dalam ilmu tauhid itu terbahaginya dalam 3 bahagian. Yang pertamanya membincangkan berkenaan dengan uluhiyah ataupun sifat ketuhanan. Dan yang kedua membincangkan berkenaan dengan nubuwah ataupun kenabian ataupun kerasulan. Dan yang ketiga membincangkan berkenaan dengan sam'iyah. Apa dia sam'iyah? Siapa boleh jawab sebelum kita panggil? Bab sam'iyah ni menceritakan berkenaan apa dia? Berkenaan dengan perkara-perkara yang lagi akan datang yang kita takkan tahu. Ataupun boleh mudah senang kita cakap perkara-perkara yang bangsa lain. Seperti perkhabaran berkenaan dengan adanya alam barzakh, alam kubur, adanya hari akhirat, adanya perhimpunan di padang mahsyar. Ini yang dikatakan sebagai sam'iyah. Tak ada orang yang cerita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cerita berkenaan dengan sam'iyah. Dan wajib atas kita mesti meyakini, mengimani perkara-perkara yang sam'iyah. Macam ilmu fiqh juga lah, kan? Dalam ilmu fiqh pun ada pembahagian juga, kan? Pembahagian dia ada 4. Kalau yang ilmu fiqh ini 3. Dalam ilmu fiqh apa dia? Ibadah, muamalah, mulakahat, jenayah, kan? Semua tu ada pembahagian dia. Bukan jadi mencampur aduk ikut jalan. Tak. Dia ada pembahagian dia supaya tak pening. Macam itu juga dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid membincangkan berkenaan dengan sifat ketuhanan. Dalam sifat ketuhanan itu pula terbahagian 3. Kan dalam beberapa sebut dah. Kan beberapa dah sebut dah. Yang pertama membincangkan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apa dia? Di antaranya itu sifat-sifat tertentu lah dengan hidup. Dan yang kedua membincangkan berkenaan dengan sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Dan yang ketiga membincangkan sifat-sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan macam itu juga lah bagi pembahagian bab nubuwah, bab kenabian. Macam tadi juga menceritakan berkenaan dengan
sifat-sifat wajib bagi Nabi dan juga Rasul. Dan yang kedua menceritakan berkenaan dengan sifat-sifat yang harus ataupun yang mustahil bagi Nabi SAW. Dan yang ketiga menceritakan sifat-sifat yang harus bagi Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul yang terdahulu. Ini semua panjang cerita dalam kitab-kitab Tauhid lah, kan? Kitab Tauhid ni lejak sikit, dah tahu lejak. Jangan kita tinggal. Jangan kita tinggal dalam mempelajari ilmu Tauhid. Apatah lagi ilmu Tauhid yang merupakan tauhid ataupun jalanan orang-orang pondok macam kami ni belajar. Okay. Tauhid, pembelajaran ilmu Tauhid dari segi sistem pondok tak sama macam kita belajar Tauhid dekat universiti ataupun dekat mana ni institusi pengajian-pengajian Islam yang lain. Ataupun kita pergi ke Mesir lah, jadi yang tu Arab sana lah, dia pun tak bincang macam mana kita di sini bincang berkenaan Tauhid. Kan? Sebab apa? Sebab Tauhid ni satu ilmu yang perlu kepada kita bijak, dan juga satu ilmu yang akan membuatkan kita rasa pening memikirkan ilmu Tauhid ni, dan juga satu ilmu yang memerlukan kepada kesabaran untuk kita faham apa yang kita belajar tadi. Seseorang tu duduk pondok, kan, dengan di pondok, kan, katalah 5 tahun, belum tentu lagi dia faham ke semua ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu Tauhid tadi. Sebab apa? Sebab dia punya huraian itu rumit. Kalau tak kena, kalau silap faham, takut-takut jadi murtad. Kan? Sebab apa? Sebab ini main dengan hukum Allah, main dengan pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Silap kata, silap tersebut, takut-takut murtad, kan? Tu jaga, takut-takut akidah kita menyelirik. Tu jaga. Sebab apa? Sebab kita kena faham betul-betul. Tu. Sebab itulah siapa-siapa yang belajar ilmu Tauhid jangan merasa lama, jangan merasa jemu. Kata ustaz tu mengajar ilmu Tauhid 3 tahun dah, tak habis-habis lagi kita ngaji sah je, apa ngaji dah orang. Lepas tu baca kitab tu sikit-sikit je, tak banyak mana pun. Kan? Tak boleh. Ilmu Tauhid ni dia kena mengaji tak lama sikit. Boleh nak buat daurah, boleh nak buat pengajian kilat, tapi yang mengaji tu pun kena cerdik juga lah. Kalau main ke zero dalam ilmu Tauhid, tiba-tiba nak suruh ustaz tadi mengajak lagi cepat-cepat, boleh kita mengajak cepat-cepat, dia bersenang di mana, kan? Tapi kita ni lah takut tak faham. Sebab tu ada yang letak Tuhan tu atas aras lah, Tuhan tu bersila atas aras lah, macam-macam. Semua jaga satu fahaman, satu pemikiran yang tak kena. Kan? Allah tu tak ada tempat, kan? Tuhan tak berdiri, kan? Tuhan tak bertempat dan sebagainya. Ini semua dalam kitab-kitab ilmu Tauhid. Belajarlah. Sebab apa? Sebab ilmu Tauhid ni banyak dah mati. Banyak dah masjid-masjid, bila mana ada yang majlis ilmu, tak ramai yang buka ataupun mengajar bab ilmu Tauhid. Kan? Sebab apa? Sebab nak menceritakan ilmu Tauhid ni cukup-cukup payah, cukup-cukup rumit. Ustaz yang mengajar tak boleh faham lah. Kita yang dengar ni dalam sabar, kena tunggu dengar bagi habis, kan? Janganlah kita tuang ataupun kita cium-cium, main sat-sat, main tak main betul je, bahaya. Kan? Ilmu Tauhid ni ilmu akidah. Tak kena akidah kita, takut-takut tak sah semangat kita. Kan? Tu pentingnya ilmu Tauhid. Awal din ma'rifatullah. Awal agama ialah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Macam kata Baba Khairul Anwar yang mana dia kata apa ni, kata-kata daripada seorang ulama yang dah baru meninggal dunia, itulah Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Haji Saleh Musa rahimahullah ta'ala, kan? Yang dia kata 3 perkara yang telah disebut dalam kuliah-kuliah dia. Di antara 3 perkara tadi apa dia? Ialah kita kena kenal siapa pencipta kita. Zaman sekarang mudah untuk seseorang bertukar agama daripada agama Islam kepada agama yang lain.
bukan tak ramai. Tengok dalam video WhatsApp, tengok arkitek, nak sebut tak arkitek kan? Dalam berita-berita, dalam WhatsApp, Facebook, banyak law ni. Ajaran lain ajak anak-anak muda kita masuk ajaran mereka. Kalau ajaran Islam tak boleh lagi. Tak. Ini ajaran yang lain bukan kepada apa? Lain daripada agama Islam. Sebab apa? Sebab tak kemas ilmu yang kita dapat. Mereka tak faham sungguh siapa itu Allah. Tak faham sungguh siapa itu Allah. Kan? Kalau kita yakin kata Allah itu Tuhan, nescaya maitilah apa bencana pun, maitilah apa-apa dugaan di tepi macam tu kan? Tak layan kan? Sebab apa? Sebab dia tahu Islam itu dah betul dah. Agama itu tak betul kan? Maksudnya tak kenal dengan apa yang kita belajar. Ini ilmu tauhid yang menunjukkan kepada huraian-huraian yang rumit, yang perlu kepada kesabaran untuk kita mempelajari. Tu. Apa? Nah, baca dengan Allah. Sama boleh. Tengok. Tadi pada kalimah bismillah, kita memulakan bismillah itu isyarat kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kena kepada kalimah Ar-Rahman. Tu. Ini wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Jadi kata Ar-Rahman makna penyayang. Kena faham apa ni wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi berpandukan kepada kata-kata ulama tadi seperti Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantan yang mengatakan bahawasanya makna Ar-Rahman itu ialah al-mun'imu bi jadatil ni'am. Apa dia? Allah Ta'ala yang menggunakan anugerah ataupun nikmat-nikmat yang besar-besar. Maka di kalangan ataupun di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar-besar apa dia? Iaitulah contoh kita buat apa dia? Allah Ta'ala jadikan kita asal tiada kepada ada. Ini nikmat yang besar. Kan? Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia, bukannya binatang. Bukan nikmat besar. Kan? Yang kedua, dan jadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai manusia. Kemudian Allah bagi pula kepada kita iman. Yang mana iman tadi ini setengah orang dapat, setengah tak dapat. Kan maksudnya ada setengah yang beragama Islam, ada setengah yang tidak beragama Islam. Itu nikmat yang besar juga, nikmat iman. Dan di antaranya lagi apa dia? Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita apa dia? Kesihatan, afiat. Baik kesihatan kemudian kita. Itu nikmat yang besar juga. Kan? Kita sakit gigi, tak boleh terima orang. Kan? Sakit gigi ya pun satu batang gigi kita sakit bengkok ataupun gigi apa? Gigi dewasa orang kata nak tumbuh. Dia sakit lah. Sembang orang tak. Kan? Tu baru sikit Tuhan tarik nikmat gigi saja. Tu pun dah rasa macam hilang mood, dah semua macam-macam. Tu baru sikit. Tu yang dikatakan nikmat kesihatan itu besar. Maka di kalangan di antara kesemua nikmat tadi, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada iaitulah nikmat dijadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan nikmat yang besar. Maka kena kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada, kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak-agak kita ni ada tak? Tak ada. Kan? Sebab apa? Kalau bukan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah akan ciptakan siapa-siapa pun. Hatta amin pun. Kan? Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada, asal-asal iman ataupun keimanan tadi ni ada? Tak ada. Sebab apa? Dengan sebab Nabi lah baru dia ada keimanan. Asalnya kesemua dari ini semua terkunci, semua tertutup. Maka dengan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuka semua. Kan? Seperti satu selawat, apa dia? Selawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq. Nabi itu membuka ataupun membuka bagi segala yang terkunci. Fatih lima ughliq. Kan? Tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun tak ada. Sebab itulah dikatakan Ar-Rahman ini kena pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara yang akan bincang. Kerana nak bincang tadi banyak makan. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, dalam membincangkan, menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sekolah atau sama ada mak bapak, ada anak-anak atau mengenal Nabi, kebanyakannya hanya menceritakan sirah, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tahu sirah dia kan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam beranak diputerakan kan pada malam, pada pagi 12 bulan awal sampai hari besar Nabi berdakwah, Nabi dapat wahyu pada 40 tahun. Itu semua sirah. Bukan tak wajib, bukan kalau kita tahu, tak boleh. Tapi kalau boleh tahu sama benda yang lain. Kerana apa? Untuk kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tiga. Di antaranya pada apa? Yang pertama, kita kenal Nabi daripada segi sirah. Kan? Yang ini dari segi cara kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diputerakan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sirah. Yang kedua, berkenaan dengan syarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan segala kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan segala tingkah laku apa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, kan? Nabi makan apa, Nabi minum apa, Nabi pakai pakaian jenis apa, kan? Kemudian Nabi bersahabat dengan sahabat Nabi macam mana, Nabi bergaul dengan orang yang atasan macam mana, Nabi bergaul dengan orang yang bawahan macam mana. Itu dalam kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang banyak orang tiga ini pada, iaitu fadail, keistimewaan, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tak membincangkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ketiga-tiga tadi ini kita faham, kita hayati, insya-Allah akan hadir dalam hati kita rasa rindu, rasa cinta, rasa kasih pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang kurang kita kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tinggal yang dua perkara tadi, Syama'il dan juga fadail. Kita cuma mengaji sirah saja, tahu cara kehidupan Nabi macam mana. Itu tak kuat lagi, tak banyak lagi nak menghadirkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita belajar, kita mengaji bagi faham betul, maka tak tahu nak kata tiap-tiap kali orang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti air matanya akan berjujuran menitis kerana mengenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya pun hanya mahu cerita sajalah, sebab saya tak dapat lagi nak masuk macam tu. Kenapa kita mengaji lagi? Kita menghadirkan lagi rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kalaulah kita tak cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adakah kita dilayak untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti? Kan? Kita nak mengemis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak diminta kepada Nabi, ya Rasulullah, syafaatkanlah kami. Sedangkan kita tak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masa kat dunia ni, layak kalau kita minta kepada Nabi syafaat kat Nabi? Tak layak. Kan? Bahkan Nabi pun tak kenal siapa orang ni yang akan tiba-tiba minta syafaat kat aku ni. Tak rasa malu. Melainkan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi akan bagi syafaat dia kepada kita. Itu cerita bab syafaat, cerita bab Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak makan. Tu sebab tu kalau betul-betul orang yang faham dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam pengajian mengenal hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap kali kalau contoh dia nak buat umrah, dia takkan kata aku nak pergi Madinah, aku nak tengok makam Nabi. Tak kena cakap macam tu. Pada zahir dia tak kena. Kan, tak kena. Sebab apa? Sebab dia cakap dia macam ni, aku nak pergi Madinah, aku nak pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan nak pergi ziarah makam Nabi. Kalau kita kata niat pergi ziarah makam Nabi, maka benda tu jadi kenyataan. Ziarah makam saya nak tengok batu ringgit, nak
kat luar makam Nabi itu tu beda. Tapi kalau kita kata nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dalam dulu kita masih kita berjumpa sungguh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dua cara. Yang pertama dengan kita bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, boleh kita berjumpa dengan Nabi secara jaga ataupun yaqظah. Ini ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh syarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kita bermimpi ataupun boleh kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqظah ataupun secara jaga. Hadis Imam Al-Bukhari ada sebut. Kan? Sebab apa? Sebab masih yang kita ni Allah kata, insya-Allah jumpa semua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita kalau jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sonok, gembira, kan? Dapat tengok pun cukup dah. Tapi kalau kita dapat dipeluk Nabi, dicium Nabi, tak kira dalam mimpi ke secara doa. Ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada seseorang tersebut. Macam ini tengok sikit lagi. Dah cukup masa kan sikit lagi. Tadi pada kata Ar-Rahman ialah menciptakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan yang ketiga kena pada isyarat Ar-Rahim. Itu isyarat kepada wujudnya sekalian alam ataupun sekalian makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang ketiga tadi Ar-Rahim, boleh kita isyaratkan kena kepada sekalian makhluk ataupun sekalian yang wujud atas alam ini. Dan pada kata Ar-Rahim ini juga kata para ahli ulama kena pada nikmat-nikmat yang kecil. Yang tadi tak kena pada nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahim kena pada nikmat-nikmat yang kecil. Maknanya kalau kita asyik minta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang besar, maka jangan kita malu, yang kita segan untuk minta juga nikmat-nikmat yang kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Nabi Musa alaihi salam yang mana pada satu hari dia mengembala kambing, dan pada hari tersebut rumput untuk kambing dia makan tak ada habis. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh dia minta doa kepada Allah, minta dekat aku kan, supaya bagi ada rumput walaupun kalau tersebut hanya kecil. Kan kita nampak tak ada untuk kami makan, tak boleh minta aku tak payah minta juga. Sebab apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala dia suka seronok kalau hamba-hamba dia memohon, meminta kepada dia apapun barang sekalipun. Ini kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ibarat contoh kita masak kambing masak kurma kan, anak baru lahir buat ekor kambing dah mahal dah, kemudian nombor hati dia pun dah mahal dah, santan pun mahal juga, jangan ada santan mahal kan, dah masuk siap semua, nombor ratus semua santan masuk, gula masuk semua. Lepas tu satu barang kita tak masuk. Apa dia? Garam. Kan? Garam tak masuk. Sedap tak kambing tadi? Padahal kambing tadi dia mahal. Santan mahal. Rempah dia pun mahal. Rempah mahal dia kata Arab. Kan? Tapi satu barang yang murah, sekilo tak sampai 2 ni. Apa dia? Garam. Tak masuk ke garam dalam masakan tadi. Sedap ke tidak masakan tadi ni? Tak. Macam tu juga lah. Jadi macam kita kata, kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang besar. Kan? Digunakan oleh Allah, kata digunakan dalam anak yang soleh. Kan? Anak yang solehah. Nikmat-nikmat yang besar. Kan? Tiba-tiba bila main nikmat-nikmat yang kecil, kita malu dan minta ke Tuhan. Tak payah minta ke. Kan? Ibarat macam kurangnya garam dalam masakan. Tak sedap. Main pilih masakan apa yang mahal-mahal yang sedap-sedap. Kalau tak garam, tak hati juga. Orang kata tak boleh telinga telan juga. Tawak, hebiak. Maksudnya kita hebiak. Tawak, hebiak. Tak boleh nak makan. Jadi itulah yang dikatakan combine ataupun gabungan nikmat-nikmat yang besar dan juga nikmat-nikmat yang kecil. Jadi
sekadar itu sajalah pada pagi ini untuk kita bincangkan atau kita kongsikan kekosongan masa pada malam awal pada pagi ini, yang mana asalnya Bapak Khairul Anwar yang berada di sini. Kan tiba-tiba saya yang diminta ganti oleh Bapak kerana kebutuhan suara beliau. Jadi kalau ada salah-salah bicara saya ataupun terkata kat siapa-siapa terasa hati kita, boleh main jumpa saya. Minta maaf, saya minta maaf kan. Jangan main tabung saya kan. Saya ni budak-budak kan. Sedih dah ada kalau main tabung saya. Jadi minta maaf kalau terkasar bahasa, tertulis ke apa semua. Kalau ada salah apa yang saya sampaikan, boleh beritahu ke saya akan terima dengan hati terbuka. Kerana apa? Kerana saya ni bukanlah seorang pengajar, tetapi masih lagi belajar. Kan? Biasalah dalam pembelajaran kita pasti ada yang tersalah, ada yang betul. Kan? Jadi setakat itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghfirna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akhrijna bil taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka min 'ilmin din wa ziyadatan fil 'ilmi wa tawfiqan wa 'afiyatan wa sihhatan fil badan wa tawbatan qabla